tak payah. Apa? Lemai nama apa? Apa kau tinggal lah? Itu pun dia tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Ini saya cuba nak ya. Ini teman-teman kita di beberapa ini channel. Saudara. Aduhai, tua ni tak tahulah saudara. Apa masalah tu, Dato'? Sekejap saya nak buat macam mana Dato' tua ni tak kerti nak cari TikTok, mana TikTok sini. Sini, Fazal sini. Saudara, pilih bersama-sama dengan saya hari ni ramai. Saya mempunyai ni. Apa khabar? Jo, cakap sikit Jo. Khabar baik, alhamdulillah sehat. Masih boleh berjalan lagi, masih boleh makan lagi. Dato' Amir macam mana? Sehat? Saya sehat, tapi saya tengah nak cari TikTok ni, nak cari live. Dah tak ada pula. Hilang. Ismail, apa khabar dia Ismail? Cakap gua sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan seperjuangan di luar sana. Saya okey je. Cakap. Jadi kebetulan hari ini adalah hari yang baik. Perkebunan Agung UMNO bermula 11, 12, 13 dan 14. Dan kita mula siaplah. Nak jumpa dengan Sifu, Datuk Seri Amir dengan ayahanda apa tu Pak Jari kita, Bang Faizal Malaya dan rakan-rakan kita lain. Tidak sekat ni. Nampak Azmin ni? Sini rapat sikit lagi rapat. Ya, mai Faizal mai sini. Mana Raja Anwar dia? Ya, saya bersama-sama dengan saya adalah sebagaimana sudah tahu Atuk Juari dari Melaka. Jauh datang tu Jalan kaki. Jalan kaki orang Melaka. Dia tak maki kita cukup baik dah saudara. Dan saudara Ismi rakyat. Apa khabar Mi? Sihat alhamdulillah tu. Macam biasa saja. Jauh dari Setara datang Dari Lumut tu. Dari Lumut. Juga saudara Faizal. Apa khabar Faizal? Kuat sikit cakap. Khabar baik Dato'. Mic tak ada ni. Alhamdulillah. Sahabat ya. Ya. Sebagaimana saya katakan saudara, kita bersiaran petang ini, saya tidak akan mencerita tentang memori, tetapi cerita tentang sedikit tentang Perhimpunan Agung UMNO. Kami sekarang berada di bangunan UMNO. Saat ini saudara, yang amat berhormat Presiden Parti sedang membuat taklimat kepada ketua-ketua bahagian, ahli majlis tinggi, pimpinan UMNO di peringkat bahagian, bukan semua perwakilan. Taklimat adalah dari hati ke hati. Yang amat berhormat Presiden Parti menceritakan chronological of event, kedudukan macam mana kita punya untuk nasib parti kita. Ini adalah hari penting saya. Sebab selepas saja kita mengalami pilihan raya umum dan sebagaimana yang saya katakan, meruyuk kita. Nak buat macam mana? Kita dilakukan berlaku sabotaj, berlakunya penolakan dan kita cuma hanya dengan berbekalkan 26 kursi parlimen saja. Ya betul. Tok, boleh Tok ulas sikit bagaimana kekalahan kita di Melaka? Boleh lah. Kalau di Melaka lah, ya. Pilihan raya kecil Melaka cantik. Pilihan raya kecil. Pilihan kecil. Tapi tibanya pilihan raya umum, ya. Melaka ni saya tengok dah ada katil-katil orang dalam yang tak bangga UMNO. Orang UMNO tak bangga UMNO. Orang UMNO tak bangga UMNO. Ya. Saya pernah juga berborak dengan ketua ni ahli jatuh kata wanita. Di cawangan saya lah. Ya. Berkata, biarlah UMNO kalah, tak apa. Kenapa begitu? Saya pun tak tahulah. Kemungkinan dia mengikut jejak. Itu bagaimana tu? Ni Don Ren. Bagan Yasin. Tak payahlah kita sebut nama orang itu. Betul. Kemungkinan dia mengikut wakil rakyat di Don Ren. Memang wakil rakyat Don Ren lah yang mengatakan Ghostan undur Zaid kepala Tuan Rinjau.
Saya, itulah pengalamannya waktu kita menghadapi pilihan raya dan kalangan ahli UMNO sendiri. Macam mana saya katakan, dalam keadaan-keadaan Melayu yang menguntungkan Melayu. Saya nak bertanya pula dengan sahabat kita, Saudara Ismi Rakyat. Kedudukan di Perak, macam mana kita boleh tertongging di Perak ni? Saudara Ismi, sila jelaskan. Di Perak sebenarnya punca kita hanya menang 9 kerusi DUN dan 2 kerusi parlimen disebabkan dana parti lawan mengatasi kita terlalu jauh. Oh, dana parti lawan tinggi ya? Tinggi. Mana saya sebagai jentera partai UMNO, jentera Barisan Nasional, kita tahulah benda ni ya, kita sangat faham benda ni. Yang mana kekuatan kewangan Barisan Nasional tertinggal jauh berbanding dengan lawan Barisan Nasional. Kan, yang kita tahulah Perikatan Nasional macam Pakatan Harapan, dana dia biasa-biasa saja. Tapi Perikatan Nasional, wow, memang banyak. Jadi kita tak ada keupayaan yang cukup lah untuk menggerakkan kempen dengan padu disebabkan kekangan kewangan. Sedangkan pihak Perikatan Nasional asyik menuduh kita, memfitnah kita, kononnya kita ni sakau sana sakau sini. Tapi realiti sebenar sebaliknya, ketika pilihan raya ke-15, kedudukan dana politik yang saya tengok untuk Barisan Nasional terlalu kurang. Itu antara punca besar kekalahan di Perak lah ya? Di Perak lah. Di tempat lain wallahualam katanya. Saya nak tanya juga Datuk Amir ni. Ya. Apa macam kalau ada satu parti kata lillahi wa billahi tu pangkapan, macam mana tu? Salah tak tu? Macam mana tu? Lillahi wa billahi tawakalahi macam-macam lah. Dulu duit, salah tak tu nak kirakan? Saya kalau itu mengikut menggunakan nama Allah apa semua dengan bersumpah dan sebagainya, sebagai bagi saya salah lah. Itu merupakan kepentingan salah, memang salah lah. Baik, saudara, itu yang saya dapat tadi. Apa yang Datuk Johari dapat tu melalui Facebook, media sosial. Saya cuma bertanya apa yang berlaku sendiri. Saya kena ingat, saat ini saya bertemu dengan teman-teman bloggers yang membuatkan YouTube dari seluruh negara. Saya tengah tunggu Saudara Zamir Ibrahim, tak sampai-sampai lagi. Itu pakar maki orang. Yang pakar maki orang seorang lagi ni dia. Tok Johari ni. Tok, jangan ludah orang Tok, jangan ludah saya Tok. Tak, saya tak ludah. Hari ni saya tak ludah. Pasal apa? Pilihan raya dah habis. Sekarang kita nak bentuk UMNO saja. Nak nguatkan UMNO. Bagaimana kalau mereka mengkhianati UMNO? Tendang je dia belah kaki. Bukan sebelah kaki, dia belah kaki. Saya dia ada tu. Baru saya usik sikit dia kata macam mana mengkhianati UMNO, tendang aja kata. Saya juga bersama dengan ini dalam live-nya saya selalunya adalah Saudara Faizal. Saudara Faizal ni selalu dia berduaan dengan Raja Anwar, Raja Adnan Rak. Ini antara Raja Anwar ni dia tiap-tiap malam membuat live dan memperjuangkan tentang kedudukan yang ni Datuk Najib dan sebagainya. Dan saya tunggu manalah Raja Anwar ni, tak sampai lagi. Cuma saya nak tanya pandangan daripada Saudara Faizal. Saudara Faizal di Selangor ya. Bagaimana pula di Selangor kita boleh terap ni habis ni. Silakan Faizal. Dapat sikit, kuat-kuat sikit. Tak nampak muka Faizal. Macam mana tu? Saya banyak dapat sini-sini. Saya ini tuber cak ayam ni saudara. Saya tak ada telefon. Saya tak ada kamera. Cak ayam punya tu. Assalamualaikum. Sahabat dah. Ya. Selangor ni kita boleh katakan dia kubu kuat lah. Kubu kuat kepada Faizal kena cakap kuat lah. Dalam live you dengan Raja Anwar tu selalunya slow. Kena cakap kuat sikit. Kena berani tiba. Ya. Jadi kita tahu yang dekat Selangor ni memang dia merupakan kubu kuat Pakatan Harapan lah ya. Ya. Jadi sebab tu kita tengok peluang untuk kita menang tu susah lah ya. Ditambah pula dengan kekuatan kewangan Perikatan Nasional yang cukup luar biasa ya. Dulu kita tak tahu sebenarnya daripada mana duit ni diorang dapat. Tapi bila tertangkapnya ada satu CEO tu yang dikatakan mempunyai hubungan rapat dengan bekas Perdana Menteri ni, jadi saya rasa semua dah terjawab lah. Mereka betul mempunyai kekuatan kewangan yang luar biasa sebab tu mereka mampu menang. Tak masuk akal macam mana mereka mampu untuk menang besar bersama dengan PPBM yang mana sebelum ni
di PRN Johor dan Melaka mereka kalah teruk. Tak, saya nak tanya sebab PAS ni selalunya tidak ada pengaruh di pantai barat. Selalunya PAS cuma ada pengaruh di pantai timur, di Kelantan, di Terengganu. Tapi bagaimana PAS boleh mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi daripada Melaka, daripada Negeri Sembilan, khususnya di Johor, begitu juga di Selangor. Nak tahu di Selangor juga sebab kedudukan saya melihat sebelum pilihan raya dulu, kedudukan PAS taklah begitu kuat sangat. Bagaimana mereka boleh mendapat sokongan, mendapat undi yang begitu tinggi? Itu nak tanya tu lah. Okey, saya jawab secara ringkas ya. Ada dua faktor Ya. Ada dua faktor. Yang pertama adalah kita ni sebenarnya kena sabotaj daripada dalaman UMNO sendiri ya. Disebabkan oleh skip satu. Yang keduanya adalah kekuatan dana yang cukup luar biasa lah ya. Jadi dua faktor ni sebenarnya yang menyebabkan kita tak terfikir macam mana PPBM dan PAS yang dulunya kalau kita tengok PRU yang lepas ya. Dia orang cuma menang tak banyak kerusi ya, macam PAS cuma menang lebih kurang 18 kerusi. Tapi kali ni mereka menang dengan begitu banyak sekali ya dan menguasai beberapa negeri ya. Jadi apapun kita tunggulah tengok ya biar SPRM mula membuka kertas siasatan kepada kumpulan-kumpulan yang telah menyalahgunakan kuasa mereka ya. Dan kita tahu yang penceritaan tentang Komisen 3 ke 5% tu, jadi kita tunggulah macam mana reaksi daripada SPRM. Okey Datuk. Terima kasih Saudara Faizal. Saat ini kita sedang mengulas tentang keputusan pilihan raya sebab saat ini kita Perhimpunan Agung UMNO saudara, saya nampak sini Saudara Waksu, Waalaikumsalam dari Larut Perak. Puan Nurliza, Waalaikumsalam, Tuan Faizal, Tuan Ismi, Saudara Lim Boon Cham. How are you Lim? Ini pencerahan hari ini saya tidak menceritakan tentang kenangan silam. Tapi hari ini adalah cerita tentang Perhimpunan Agung UMNO yang bermuda hari ini saudara. Dia belum lagi, saat ini masih lagi di Dewan yang amat berhormat Presiden sedang memberi taklimat. Taklimat ni semua orang tak boleh masuk. Saya pun tak boleh masuk saya. Jangan kata saya ni special. Tak ada. Semua orang dilayan seperti biasa. Hanya ketua-ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, ketua-ketua pemuda daripada 151 bahagian saudara di seluruh negara hari ini. Semua pemimpin akar umbi UMNO sudah pun berada di rumah agam UMNO ini. Kami berhimpun, kami berkumpul di sini mencari tarbiyah, mencari punca bagaimana UMNO boleh tewas dalam pilihan raya yang lalu dan juga kita juga mencari formula untuk menghadapi musim pilihan raya negeri. Ya, saya. Jadi bersama saya juga adalah saudara Raja Anwar, Raja Adnan. Dia tengah sibuk buat untuk Yemen Live juga. Dia juga buat live dia sendiri. Jadi belum lagi dapat kesempatan saya nak dengar bicara Raja Anwar, Raja Adnan sebab hari ni tak ada seruling dia. Selalunya dia ada seruling, dia ada gitar, dia ada background muzik. Saya punya tak ada background muzik saya. Maklum sajalah. Blogger cap ayam. Yang termampu telefon ni tekan saja. Itu pun tak kerti nak buat live. Ayam pun membantu parti juga. Saudara Aris K. Membantu parti juga. Mariana. Teman-teman yang lain mana tadi? Kena saudara Norwich. Terima kasih dari Kuantan Norwich. Orang Kuantan apa khabar? Bila nak datang Kuala Lumpur? Sepatutnya inilah masanya kami berhimpun, bertemu kawan-kawan. Sebenarnya saya melihat budaya UMNO ni masih kekal. Hubungan kami di kalangan ahli-ahli akar umbi masih lagi kita berkasih sayang. Artinya saudara, apabila teman-teman yang mewakili UMNO daripada Kelantan, daripada Terengganu, bila bertemu saudara, kita merasakan ikatan persaudaraan yang jauh dan inilah pertemuannya. Ini dulu-dulu baca hari raya saudara, tapi sekarang ni maklum sajalah tak raya dah. Ya, bukan Ismin. Dia apa dia Tok Johari ni bersungut aja. Banyak ni kawan-kawan ni. Gambar saya tak apa. Tok Johari juga buat live dia saudara dalam Atok Johari. Ini. Jadi saya nak bertanya juga dengan saudara Faizal. Ini apa? Minta maaf Faizal. Raja Adnan. Sembang ni Raja Adnan apa ini di Selangor ya Raja? Raja Adnan. You di Selangor di mana tu Raja? Raja Adnan dari Singapura. Minta pandangan Raja Adnan bagaimana kita boleh tewas dalam pilihan raya lepas. Raja, sila je. Rapat sini je. Di sini. Rapat sikit. Jauh sikit tak boleh.
Sila je. Cik, kata. Tiba-tiba bagi soalan panas. Memang kita tanya terus. Sahabat semua, apa khabar? Sebagai seorang blogger, saya rasa you mesti sentiasa bersedia at all the time. Ya, Ismi. Ya. Ya, saudara Ismi Rakyat juga baru bermula dia punya live-nya, saudara. Wajah saya nampak begini. Apa khabar? Teman-teman daripada Ismi Rakyat. Ya kerja, saya persoalannya. Kenapa macam mana UMNO boleh tewas di Selangor? UMNO boleh tewas Selangor? Ya, kuat sikit ya. Itulah, bila kita tewas tu biasanya kita tengok musuh kita kan. Ya. Tapi kita lupa musuh dalaman kita itu sebenarnya. Maksud kerja musuh dalaman ya? Kita tengok ada zaman Rasulullah dulu Ya. perang Uhud dulu Ya, ya. Kita tahu betapa hebatnya Rasulullah Ya. Dan diangkat jadi rasul itu bukan sebarang Ya. pesan tapi tetap tewas dalam peperangan Uhud. Ya, ya, ya. Kerana apa? Kerana adanya para pengkhianat dalaman itu sendiri. Ya. Para pengkhianat yang sebenarnya matlamat perjuangan mereka berbeza. Ya. Bukan kerana Islam tetapi kerana kepentingan diri sendiri. Ya. Ini juga sebenarnya berlaku dalam UMNO. Contoh je Ya. apabila para pengkhianat yang cuba menyerang Presiden, menyerang UMNO, macam mana kita nak pergi serang musuh kita? Ya. Dalam peperangan ini kita biasanya kita berhadapan dengan musuh. Ya. Tetapi malangnya kita terpaksa tembak depan dan tembak belakang. Kan berperang dalam kelompok kita sendiri dan berperang di luar. Malangnya mereka-mereka yang dalam kelompok UMNO yang kita telah angkat menjadi pemimpin-pemimpin besar dalam UMNO Ya. tak payah saya sebut lah. Anda tahu bila kita sebut broker-broker UMNO ni, kata-kata UMNO saya rasa ramai yang sudah tahu siapa. Ya. Mereka ini terlalu berkepentingan diri sendiri dan ada agenda yang tersendiri. Ya. Bukan agenda UMNO yang kita perjuangkan yang mereka perjuangkan juga. Perjuangan mereka jauh berbeza. Mereka sebenarnya tidak senang dengan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO kerana bagi mereka apabila mereka dapat tumbangkan Datuk Seri Zahid, maka mereka dapat mengambil alih kedudukan-kedudukan tinggi dalam UMNO itu termasuk Presiden. Jadi mereka bagaikan mahu melihat UMNO lemah dan UMNO tewas dalam peperangan ini. Ya, ya. Apabila UMNO lemah tewas dan kita lihatlah apabila kita tewas dapat 30 kursi saja, maknanya 26 kita UMNO Persing. UMNO 26 saja. Ini yang bermakna inilah alasan kukuh bagi mereka. Kononnya Datuk Seri Zahid lemah. Tetapi kelemahan itu bukan kerana Datuk Zahid, kerana mereka-mereka ini. Jadi kita tewas dalam contohnya di Selangor. Jadi kita tengok sendiri di mana tu? Ya. Di Selangor yang Datuk Nur Omar Di Tanjung Karang. di Tanjung Karang sendiri apabila Ya, Tanjung Karang, ya. Tan Sri Nur Omar tidak dicalonkan, kita lihatlah apa yang dia lakukan. Saya terus terang saya kata saya nampak berlaku sabotaj terhadap calon UMNO itu sendiri. Betul-betul. Ianya bukan berlaku di situ saja, di banyak tempat. Kita tahu motif mereka ialah semata-mata mahu melihat UMNO lemah kerana kononnya Datuk Seri Zahid tidak bijak memilih calon. Inilah malangnya telah berlaku dan saya sangat berharap hari ini ada taklimat daripada Presiden tunjukkanlah apa yang sebenarnya berlaku dalam UMNO yang membuat UMNO tewas. Ini kena jelas biar semua kita di kaum ini faham. Bukan sekadar kita kata tewas ini kerana Presiden, tetapi tunjuk apa yang sebenarnya yang mana sebahagian yang saya kata ini kita tewas terutamanya disebabkan oleh pengkhianat-pengkhianat dalam UMNO sendiri yang mengkhianati UMNO, yang mahu melihat UMNO tewas. Ya. Itu dari saya lah. Ya, saudara, Raja Anwar menyatakan bahawa kekalahan kita umpama kita tewas dalam perang Uhud. Itu lawanannya kerana kita menghadapi sabotaj dari dalam. Artinya warga UMNO sendiri yang melakukan sabotaj di kalangan sendiri hanya disebabkan kerana mereka tidak terpilih sebagai calon. Tak begitu saja ya? Betul. Ya, jadi kemudian kekangan kewangan inilah yang kita dapat. Segmen ini saya hari ini kita bercakap tentang mengulang kembali apa yang berlaku dalam musim pilihan raya yang lalu. Kenapa kita kalah dan sebagainya. Ya, saya Cik Nan. Betul lah dia kata apa yang Raja cakap tu. Dia kata Saudara Izzuddin UMNO Sabah kena game lagi.
Saya tak tahu nak kata apa saudara. UMNO Sabah pula bergolak saat kita menghadapi musim-musim Perhimpunan Agung. Tiba-tiba UMNO di Sabah bergolak. Minta maaf tu tak dapat nak Jadi, mengulas. saya tak mau mengulas soal UMNO Sabah saat ini. Amir dah Sebab mengulas. itu mungkin besok kalau ada teman saya, saudara Musli Oli, kalau dia hadir, saya akan jumpa, kita dapat live sama dengan dia. Besok, lusa, besok Pergerakan Pemuda akan mengadakan persidangannya. Dan hari ini, saat ini, Presiden sedang pun mengadakan sesi taklimat, iaitu bicara dari hati ke hati. Semacam mana yang Raja Adnan sebutkan tadi, bahawa keadaan hari ini Presiden harus menceritakan apa sebenarnya berlaku dan mesti diceritakan secara betul serang. Ini adalah saatnya di mana tidak lagi boleh berselindung. Nak kata lah, tak ada Datuk Johari Bahru. Kita dengar pandangan Datuk Johari Bahru pula. Masa Presiden nak cakap ini taklimat ni. Ya. Pada saya pula Cakap kuat sikit tau. pada saya pula. Ahli-ahli UMNO daripada bawah, daripada Akauwi sampailah ke pusat kebahagiaan semua kena dengarlah pada apa yang kita saya cakapkan tadi. Kalau boleh kepada ahli-ahli dan perwakilan-perwakilan, kita janganlah minta lagi UMNO ni berpecah. Ya. Bila berpecah dah tak elok. Jadi maksud saya jangan adakan pertandingan untuk presiden timbalan presiden. Itu je. Dr. Johari mahu supaya jawatan presiden tidak ada pertandingan sebab khuatir ada berlaku perpecahan. Betul. Ya. Akan ada perpecahan. Kalau ada macam mana? Kalau ada jadi yang Kalau Dr. Johari kalah macam mana? kata-kata tu umban dalam laut je. Tak, kita rindukan kenyataan Tok Johari sebab Tok Johari ni dia selalunya orang Perak kata mulut lampeh. Mulut lampeh tu dia kalau nak balun dia balun selagu je. Ada. Jadi bila sampai rumah UMNO ni baik pula Tok Johari hari ni. Bahasanya tertibnya. Pasal ramai kawan. Saya ingatkan Tok Johari ni macam kalau ketinya kalau buat di rumah seorang tu Balun bapak 10. apa dia? Bapak dia 10. Bapak dia 10. Apa maksud Tok Johari bapak 10 tu? Baik, saya ingin juga mendapat pandangan daripada saudara ini sebab tadi Datuk Johari telah pun bercakap soal pemilihan parti. Raja Adnan mengatakan bahawa usaha-usaha sedang dilakukan untuk merombak kepimpinan UMNO dan sebagainya dan menyalahkan pemimpin kerana kekalahan ini, maka pemimpin ada bertanggungjawab kononnya. Ya, mereka lupa bahawa kesalahan ini selalu saya katakan semua harus bertanggungjawab. Bukan hanya pimpinan, bukan hanya presiden, bukan hanya timbalan presiden, bukan hanya ahli majlis tinggi, malahan ketua cawangan dan ahli UMNO di peringkat cawangan juga harus bertanggungjawab. Jangan kita menunjuk jari pada seseorang seolah kita ni betul, orang lain tak betul. Jadi saya minta pandangan saudara ni Ismi Rakyat. Apa pandangan you, Mi? Soal salah siapa? Bila kalau ada soal salah siapa, bagi saya senang je. Benda ni kita kena orang kata tanggungjawab kita bersama lah. Kita harus bertanggungjawab dengan keputusan pilihan raya ke-15. Dan kita tak boleh nak salahkan presiden atau mana-mana pemimpin secara individu. Sebab apa? Keputusan meletakkan wajah baru hampir 80% di Parlimen dan DUN merupakan kehendak Akauwi PAU. Mana formula itu juga kita gunakan di Melaka dan Johor. Di Melaka dan Johor kita menang besar lah kan. Dan kita tak sangka di pilihan raya ke-15 kita hanya mampu menang 26 kursi UMNO dan 4 kelebihan komponen. Dan soal ni ada banyak faktor sebenarnya. Antara faktor terbesar kekuatan kewangan kita yang lemah. Yang kedua kerana kita punya bosku kan di penjara. Jadi ketersediaan bosku di pentas politik menyebabkan kita kehilangan sokongan yang begitu luar biasa. Ya, betul.
Dan Aura bosku ni, yang aura ketiga bosku ni dia lain. disebabkan pemimpin kluster bersatu. Ya. Mereka ni bila tak calonkan semula, mereka memberontak dan penolakan segelintir calon baru di bahagian-bahagian tertentu menyebabkan pengundi mula hilang kepercayaan kepada UMNO BN di pilihan raya ke-15. Ya. Itu lebih kuranglah yang boleh saya sampaikan lah. Ya. Di soalan ini teruskanlah beri sokongan kepada Dr. Zahir Hamidi. Ya. Beliau dah buat yang terbaik dan beliau mengikut kehendak akar umbi. Ya. Cuma keputusan pilihan raya ke-15 tak seperti mana yang kita harapkan. Okey, Zana. Tahu tu boleh. Ya, ini saudara Ismi Rakyat. Ismi Rakyat mengatakan bahawa kehendak ahli akar umbi, kehendak perwakilan, kehendak bahagian supaya dipilih calon-calon yang bertanding baru ini di kalangan muka baru. Dan ini dilakukan oleh Presiden 80%. Waktu kita memilih muka baru di Johor, di Melaka, ya, menang besar. Tak ada pula terima kasih kepada Presiden. Kan? Kemudian bila kalah saja semua salahkan Presiden. Dan saya melihat banyak aspek. Macam saya Ismi Rakyat kata, elemen aura bosku juga turut menyumbang kepada kempen-kempen yang Ya, Badul Ahmed. jadi bila bosku tak ada, tahu kan? Tak ludah pun. dia ada jual apa dia jual? Dia suruh atur ludah. Dia suruh atur ludah. Tak dengar? Badul Ahmed suruh atur ludah. Badul Hamid keluar tu atuk ludah. Dia suruh atur ludah. Jangan ludah tu. Abdul Hamid daripada Saudara Abdul Hamid daripada live Tok Johari dia suruh ludah. Sabar tu. Ini mana ludah tu, ini rumah UMNO tu, tak boleh tu. So jadi saya minta pandangan Saudara Faizal. Bagaimana pandangan saudara berhubung dengan elemen-elemen calon-calon muka baru. Saya besok saya akan malam ini mungkin saya lewat sikit siaran, mungkin dalam pukul 11:30 untuk malam ini saudara. Tapi setakat petang ini dan petang besok 2-3 hari ini saya berada di rumah agak UMNO melaporkan dari masa ke semasa. Saat ini saya tak boleh melaporkan kerana Presiden sedang memberi taklimat tertutup dengan kepada semua ketua-ketua peringkat akar umbi. Jadi mungkin dapatan saya nanti mungkin saya dapat ulas saudara. Dan kalau ada kesempatan nanti nak jumpa Presiden. Calon ini saudara Bro Edi dia kata calon mana ni? Mana dia Bro Edi? Dia Utin Zulkarnain. Bro Edi dia kata tak dok. Dia kata Bro Edi kata apa tadi? Aduh hai. Mana ni? Permintaan penuntut. Kata Bro Edi, calon yang nak bertanding jawatan Presiden harus berdebat secara langsung dengan Tok Jo dulu. Tok Johari macam mana tu dia kata mana-mana calon nak bertanding tu kena berdebat dengan Tok Johari. Betul lah tu. Kalau dia berani kan. Kena maki aja lah. Kalau dia berani. Itu je. Ya, saya bersama dengan saya saat ini juga ada teman yang sentiasa buat live. Tapi live dia dalam TikTok. Ramai pengikutnya iaitu saudara Atan Likas. Ini orang Sabah ni. Apa khabar Pak? Apa baik. Tapi beliau bergiat di bahagian Rasah, bahagian Rasah Negeri Sembilan. Cuba saya nak bertanya dengan Hati Konggok. Selamat petang Hati Konggok, selamat petang. Atan, bagaimana you melihat kekalahan kita di seluruh negara dan sebagainya, punca faktornya? Sebab saat ini nak mengulas tentang UMNO ini masih belum lagi sebab Presiden masih lagi sedang beri taklimat. Jadi minta pandangan saudara Atan Likas. Atan Likas, apa pandangan saudara? Okey, Assalamualaikum. Salam negaraku Malaysia. Apa khabar? Ya. Apabila kita menuju PRU yang baru-baru ini, maka keputusan kita agak sedikit mengecewakan. Apabila kita hanya sekitar menang 30 kursi ya, Barisan Nasional. Tetapi kita jangan lupa bahawa banyak faktor yang menyumbang kepada kemerosakan undian kita. Termasuk yang pertama, adanya sabotaj daripada golongan-golongan yang tidak berpuas hati dengan keputusan mereka tidak dinaikkan sebagai calon, kemudian mereka marah kepada kepimpinan di peringkat atas, terutama mereka jadikan Zahid dan juga timbalan
Tok Mat ini sebagai mangsa. Ya. Kononnya mereka ini kuku besi, ya. Ya. Kononnya mereka nak menyingkirkan. Tapi tidak. Sebenarnya parti awal-awal lagi beberapa bulan sebelum PRU sudah menyatakan bahawa parti nak buat satu perubahan, Ya. iaitu nak meletakkan calon lebih kurang 70% lebih calon baru. Ya. Jadi di sini kita dah nampak bahawa pemain-pemain ataupun pemimpin lama ni sepatutnya sudah bersedia awal, ya Datuk, Ya. untuk mereka ini tidak dicalonkan. Ya, Dan di kena Lombok ada persiapan ni sana sepatutnya atau sudah ada sana ni, atau ada Ya. fizikal dan mental mereka seperti mana dahulu ketika mereka baru-baru nak dicalonkan Riverside atau ada sebelum di menjadi Riverside. pemimpin besar, orang lama pun bagi mereka peluang, ya, dan ruang untuk menjadi calon. Ya. Tetapi kali ini apabila UMNO buat perubahan, reform, dan ini juga kehendak akar umbi Datuk, akar umbi dan juga rakyat melihat bahawa UMNO perlukan perubahan Ya. dari segi penjenamaan ataupun dari segi calon-calon baru. Ya. Jadi inilah yang diambil juga, inilah yang perhalusi dan diterima juga oleh Tok Mat Ya. dan juga Presiden Zahid Hamidi. Ya. Tetapi apabila mereka yang tidak dicalonkan baru-baru ini, mereka marah, kemudian memberontak, kemudian melakukan sabotaj kepada parti. Disebabkan itulah juga kemerosakan undian ataupun kemenangan kita dalam PRU yang lepas berlaku, Datuk. Itu salah satu sabotaj dan ada lagi sebab-sebab lain nanti kita bincangkan. Ya, ini saudara Ketan, saudara Saleh Saad. Dia mana tak tahu. Saleh Saad dia minta, dia kata semua blogger-blogger bersatu untuk mempertahankan presiden. Macam mana pandangan saya? Betul. Saya bersetuju. Semua blogger ataupun pemain-pemain media sosial ini perlu mempertahankan presiden dan Ya, timbalan mawar presiden. pilihan. Dua jawatan utama ini yang menjadi perhatian kepada geng-geng broker, geng-geng pengkhianat dalam parti, yang mana mereka akan jadikan jawatan presiden dan timbalan presiden sebagai satu subjek untuk mereka tandingin kali ini untuk merebut jawatan ataupun untuk menguasai parti. Dengan penguasaan jawatan dalam parti, terutama presiden dan juga timbalan presiden, maka jangan heran mereka akan menarik sokongan parti UMNO Barisan Nasional daripada kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Ini langkah yang sudah jelas selepas berakhir PRU pun golongan ini membawa 10 SD secara senyap dan diam-diam tanpa pengetahuan presiden dan timbalan presiden. Dan inilah pengkhianatan yang perlu kita tentang daripada golongan-golongan broker yang sudah jelas sejak daripada tahun 2018 apabila UMNO kalah, terdapat golongan ini yang sehingga ke negeri Sabah mereka mempengaruhi ketua-ketua bahagian, sehingga akhirnya ketua bahagian dan juga MP ataupun aduan-aduan di Sabah melompat parti. Dan inilah kerja mereka dan kita kena pertahankan untuk pemilihan kali ini. Kita kena pertahankan presiden dan timbalan presiden daripada golongan broker ni. FY dia kata kita bergerak solo, dia tak setuju solo. Macam mana pandangannya? Minta pandangan Faizal. Dia kata FY dia pelayar saya, dia kata dia tak setuju. Sebab itulah mungkin sebab kita kalah sebab solo. Macam mana Faizal? Kuat sikit Faizal. Kalau solo Solo kita punya strategi untuk bergerak solo tu dah betul lah. Dah betul lah bagi saya, ya. Tapi disebabkan oleh bagi saya permainan kotor lah daripada pihak Perikatan Nasional berserta dengan sabotaj daripada dalaman UMNO sendiri melalui skim of things yang diwujudkan oleh Muhyiddin Yassin dan juga perbelanjaan pilihan raya yang begitu luar biasa oleh Perikatan Nasional, ya. Jadi ketiga-tiga kombinasi ini sebenarnya menyebabkan kita kalah teruk. Tapi sebenarnya kan kalau on paper, ya, kalau sebenarnya tidak berlaku, tidak wujud, tidak wujudnya sabotaj ni semua, ya. Duit yang ditabungkan tak betul ni semua. Sebenarnya UMNO mampu untuk menang besar sebenarnya pada PRU 15. Okey, itu sajalah. Terima kasih Faizal pandangan FY. Saya harap FY terjawablah persoalan bila FY kata solo dan sebagainya. Ni Raja Adnan jauh sangat ni. Macam mana Dok nak bercakap dengan Raja Adnan? Meja kita ni saya nak buat dia tak ada kamera. Saudara Osman Ahmad dia kata presiden tak boleh dia tanya tak boleh pecat bekas ketua bahagian YBN yang apa dia kata ni? Tak boleh pecat yang berpengaruh ketika PRU diadakan. Saudara Osman Ahmad dia kata presiden tak boleh pecat bekas yang berhormat BN yang berpengaruh ketika PRU diadakan. Itu pandangan mereka. Jadi
Saya boleh hantarkan apa saja pandangan, tak ada masalah pada saya. Apa khabar pelayar-pelayar Atalikas, pelayar-pelayar Raja Anan, mana Raja Anan punya live tak ada, tak buat. So dia sebentar lagi gamaknya. Kita hari ini saya perwakilan UMNO sudah sampai. Saya juga bertemu dengan teman-teman blogger dari seluruh negara saya. Baik. Ini pendekar trooper UMNO yang mana? Ini Cik Nen. Aduhai. Cik Nen dia kata jangan terpedaya dengan pendekar apa ni? Jangan terpedaya dengan pengkhianat yang ada dalam UMNO. Betul. Walaupun nampak macam menyokong, mungkin ada agenda tersurat. Ini peringatan daripada Cik Nen. Cik Nen kata jangan kita terpedaya dengan pengkhianat UMNO yang seolah menyokong tapi sebenarnya mereka tidak menyokong. Ramlah Adam, Ayub Tasik Cini. Contoh hari ini di Sabah, rakyat dah nampak Pakatan Harapan dan PKR masukkan di dalam parlimen dan itulah nampak guys saudara, saya tak nampak, dan DUN masukkan MP PH dan MP rakyat dah mula nampak apa yang dah nampak. Saya pun tak tahu lah Ayub apa yang dah maksudkan begitu. Saya harap saudara hantar soalan pelik-pelik, senang sikit saya nak bertanya dengan teman-teman saya. Jadi saya nak bertanya Saudara Fazal Ain bukan himpunan blogger UMNO saudara. Kami bukan blogger UMNO, kami adalah blogger bebas. Tak betul kita balun. Ya, Bunga Yan. Ya, apa dia? Okey, saya nak bertanya dengan Raja Adnan. Raja Adnan, apa khabar? Raja Kamal Raja Baizan dari Sungai Petani. Saya nak bertanya dengan Raja Anwar, apakah persoalan tentang pengkhianat-pengkhianat yang masih berada dalam UMNO ini? Silakan Raja. Presiden kita tahu ada bidang kuasanya untuk menentukan oleh tujuh UMNO itu sendiri. Kita tengok Datuk Seri Zahid, dia telah mengorbankan diri dia dengan 87 pertuduhan. Itu satu pengorbanan yang sangat besar dan sangat luar biasa, sehingga dia sanggup meletakkan diri dia sanggup dipenjarakan asalkan UMNO itu masih hidup, tidak dibubarkan sebagaimana yang kita dengar bahawa Tun Mahathir mahu UMNO dibubarkan. Okey, itu satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Namun demikian, saya yakin Datuk Seri Zahid perjuangannya masih belum tamat, kerana masih ada para pengkhianat dalam UMNO ini yang mahu melihat UMNO ini lemah. Mereka bermotifkan untuk kita bersama dengan PN. Itu jelas. Apabila ada tanda tangan SD selama banyak 10 SD untuk menyokong penubuhan kerajaan di bawah PN, ianya sudah jelas. Ada MP-MP ataupun mereka pemimpin-pemimpin UMNO yang atasan ini yang membelakangi UMNO, membelakangi institusi UMNO dan membelakangi akademi UMNO yang mahu melihat UMNO ini kukuh dalam keadaan situasi sekarang ini. Tetapi malangnya mereka ini tak peduli hal itu asalkan kepentingan politik mereka selamat dan terjamin. Inilah yang berlaku dalam UMNO sekarang ini. Saya sangat berharap agar Datuk Seri Zahid bersedia untuk bertindak tegas, bukan lagi sekadar berjiwa besar, bukan sekadar menarik rambut dalam tepung. Tak cukup lagi dah. Kita lihat kalau mereka ini sudah keterlaluan, tindakan tegas perlu diambil. Memang bukan mudah kerana pemimpin-pemimpin ini sudah tinggi kita angkat. Ada yang dalam top 5. Ilham ini Raja dapat waktu memancing ke atau masih memukat macam mana? Apa dia? Masih dapat ilham Presiden tegak ni. Saya rasa ini perkara ini semua orang dah tahu. Semua orang dah bersuara supaya UMNO ini kembali diperkukuhkan. Kita lihat kenyataan daripada KJ baru ini. Dia kata kalau dia dilantik menjadi Presiden UMNO, dia tetap akan menyokong kerajaan perpaduan. Jadi apa maknanya perjuangan itu? Kita sudah pun berada dalam kerajaan perpaduan. Apa lagi yang kita nak ubah? KJ sendiri kita nampak KJ ni, dia apa yang dia buat ketika UMNO jatuh dulu. Kita tak nampak pun dia berusaha untuk mengangkat kembali UMNO. Ketika itu kita tengok Datuk Zahid, Datuk Seri Najib dan beberapa pemimpin lain yang
bekerja keras dan juga kita di akar umbi yang mahu mempertahankan UMNO. Tetapi sebaliknya kita lihat KJ dia menghentam presiden, dia menghentam UMNO, dia menghentam Datuk Seri Najib. Secara tak langsung dia bekerja keras bagi pihak musuh kita. Jadi apakah orang macam ni perlu kita angkat jadi presiden UMNO? Inilah kita namakan opportunis. Apabila dia melihat air keruh di situ dia nak menangguh. Kita tak mahu pemimpin yang sedemikian. Kita mahu pemimpin yang ada bersama kita ketika kita jatuh dan kita naik. Ketika kita jatuh kita tak nampak pun batang hidung dia. Tetapi apabila melihat UMNO kembali stabil, kita menang dalam 7 PRK, dalam 2 PRN, dia nampak UMNO ini boleh kembali bangkit. Ketika itu dia mempercakacirkan agar kepimpinan yang ada sekarang ini tumbang dan mereka dia sendiri berkata dia dan sekutu dia mahu mengambil alih UMNO itu sendiri. Jadi tak patutlah macam tu. Kita tahu Datuk Seri Zahid menjadi presiden UMNO bukan dalam situasi yang mudah. Dia bukan Perdana Menteri dan akaun-akaun UMNO sendiri telah dibekukan. Namun demikian dalam situasi yang sedemikian UMNO masih boleh bangkit. Tetapi malangnya kata-kata ini tak cukup-cukup. Satu lagi saya nak tambah. Contohnya ketika kita menang dalam PRN di Johor. Ketika itu orang kata kalau bahasa Inggeris kata strike yang iron while hot. Masa itulah patutnya kita bubarkan parlimen. Tetapi kita kena menunggu lebih 1 tahun. Akhirnya pihak musuh sudah bersedia dengan dana yang begitu banyak dan kita terkejut bagaimana PN boleh berkempen dengan dana yang sangat luar biasa. Kita tahu sajalah ada pengundi baru, pengundi muda yang tak tahu banyak perkara dalam hal-hal politik semasa. Bagi mereka ada habuan kita pangkah. Jadi inikah yang kita mahu bentuk pada generasi-generasi baru dalam pemilihan ataupun dan juga dalam undi-undi terhadap mereka itu. Tak boleh macam tu. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita harus menolak nilai patriotisme dan kesyukuran kepada UMNO sendiri yang telah banyak berkorban, tetapi malangnya perkara ini tak berlaku. Kita lihat kesilapan itu bermula juga daripada di mana Datuk Seri Sabri tidak mahu ataupun berdegil untuk membubarkan parlimen. Setelah kita lihat di mana puncanya dia ada menandatangani dengan Tan Sri Muhyiddin di mana keputusan pembubaran parlimen harus mendapat restu daripada Muhyiddin. Inilah satu perkara yang kita rasa tak sepatutnya berlaku kerana dia membelakangi kehendak UMNO itu sendiri, bukan kehendak presiden. Presiden hanya membawa suara akar umbi. Kita mahu bubarkan segera tetapi tidak berlaku dan akhirnya kita tewas. Dan apakah kesalahan itu harus dibebani di atas bahu presiden saja? Tak boleh macam tu, tak boleh macam tu. Kita harap presiden tegas dalam hal ini. Pandangan saja bahawa Presiden UMNO memikul tanggungjawab sebagai Presiden parti yang begitu tenat. Maksudnya beliau tidak mempunyai sebarang jawatan. Beliau dengan kewangan yang dibekukan oleh pihak pemerintah waktu itu. Dan dalam keadaan yang begitu getir, Presiden UMNO mampu membawa bahtera UMNO memenangi pilihan raya dalam keadaan begitu. Cuma bila berlaku pilihan raya umum, pilihan raya kecil menang, pilihan raya negeri menang, tapi pilihan raya umum tiba-tiba disebabkan oleh teman-teman yang meletakkan kepentingan peribadi. Saudara Ramlan Hamid, Datuk Seri Ahmadi kena berhati-hati, berhati batu, ya. Saya tak tahu apakah dia sekarang ni memberi taklimat itu dia berhati batu atau tidak, tak tahu. Sebab tu saya selalu katakan berapa besar dada dia tu, 3 ekar ke 4 ekar ke? Berlapang dada. Asyik berlapang dada saja. Saya nak tanya dengan saudara Mi kat situ nanti lighting very bad Mi, nanti gambarnya. Sebab ini Raja Anwar dia bagi pandangan bahawa Datuk Seri Zahid memikul tanggungjawab sebagai presiden parti di saat beliau berada dalam keadaan yang cukup sukar. Beliau bukan menteri, akaun UMNO dibekukan, akaun peribadi dibekukan dan beliau menghadapi 87 tuduhan yang dikatakan sebagai tuduhan bermotifkan politik, tapi masih lagi saat itu boleh membawa kejayaan. Tetapi bila berlaku pilihan raya umum tidak sebegitu. Pandangan Ismi macam mana, Mi? Saya kata Raja Anwar bahawa waktu Datuk Zahid mengambil alih sebagai presiden UMNO berada dalam keadaan yang cukup sukar. Kerana pertama sekali wang UMNO tak ada, dibekukan. Betul. Datuk Seri Zahid sendiri punya akaun peribadi pun dibekukan.
Beliau menghadapi 87 tuduhan. Kemudian tidak ada sebarang jawatan pun yang dia pegang. Tetapi dia mampu memimpin UMNO ini memenangi 7 pilihan kecil dan 2 pilihan negeri, termasuk Sabah pun 3 boleh berjaya. Tapi bila berlaku pilihan raya umum, jadi sebaliknya. Boleh bagi pandangan Saudara Ismi? Assalamualaikum. Sekali lagi, pandangan saya beginilah. Sebenarnya, Ya. ada punca di pilihan raya ke-15 tu, kita keputusan tidak memberangsangkan, tak seperti yang kita target tu. Punca yang pertama memang tadilah, yang pertama kerana pengkhianatan segelintir pemimpin kita yang menyerang presiden daripada dalam. Malah ada yang bila tidak dicalonkan terus dikatak, katak misgera, termasuk di Arau, Cadang Kasih. Dan ada juga pemimpin yang dicalon bebas, dan ada juga pemimpin yang melakukan gerakan rahsia, dan berbagai-bagai lagi usaha-usaha dibuat untuk menentang keputusan yang telah dibuat oleh parti. Padahal mereka tahu keputusan mencalonkan ramai wajah baru, termasuk pemimpin muda, mengikut kehendak ataupun mandat di dasar parti di bawah. Jadi keputusan tu walaupun tidak seperti kita target, tapi kita kena akui, dan itu bukanlah kesalahan presiden, tapi dah itu kehendak rakyat. Dan itu lagi, walaupun kita menang cuma 30 kursi, hakikat realiti rakyat Malaysia tak bagi mandat kepada mana-mana gabungan sekalipun. Anwar Ibrahim tak dapat mandat, Ismail Sabri tak dapat mandat, Mahayadin Yassin pun tak dapat mandat. Mana tak ada mana-mana gabungan yang dapat simple majority. Itu realitinya. Maksudnya tak ada yang menang. Kan? Ini semua kalah. Kerja Allah ni. Tak ada yang menang, semua kalah. Jadi akhirnya keputusan tuanku mencadangkan atau bertitah wujudkan kerajaan perpaduan. Maknanya kita ni parti UMNO ni parti yang dilahirkan di istana. Parti yang menjunjung dia gonggok. Jadi tentulah UMNO tidak akan menolak. Bagi UMNO menolak titah itu derhaka kepada tuanku. Itu jelas. Yang soal kami UMNO di kerajaan. Tapi ada juga gerakan-gerakan yang cuba untuk menjatuhkan Dr. Zahid Hamidi. Kalau kita fikir apa tujuan dia? Tak lain tak bukan lebih kepada untuk mewujudkan kerajaan backdoor government. Kerajaan scheme of thing. Takkanlah kita nak mengulangi perkara yang sama seperti mana pilihan raya ke-14. Satu penggal dapat 3 Perdana Menteri, 3 kerajaan. Tentu ia tidak sihat untuk ekonomi, tidak sihat untuk kehidupan rakyat. Kerana keadaan sekarang ni sebenarnya tak perlu kita nak menyalahkan presiden. Sebab apa? Sebab tak ada mana-mana gabungan yang menang sebenarnya. Betul tak? Sebab tu antara cadangan-cadangan saya dengar, sebaiknya jawatan presiden, deputi presiden tidak perlu dicabang. Tujuan dia untuk kestabilan kerajaan dan menjunjung titah tuanku, yang mana tuanku mahukan sebuah kerajaan yang stabil. Dia nakkan semua partai politik bersatu hati dan meletakkan kepentingan negara dan rakyat terlebih dahulu. Dalam keadaan sekarang ni nampak mata wang dah mula naik, pelabur dah mula kembali berminat dengan negara kita. Lebih kurang macam itulah. Saya sawahkan baliklah pada Datuk Seri Amir. Okey, Saudara Ismi mempertahankan suasana begitu, katanya bahawa jawatan presiden tidak perlu dipertandingkan. Biarlah presiden meneruskan khidmat baktinya dengan tenaganya dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun masih ada juak-juak. Fatimah Jaafar, apa kata Fatimah tadi? Fatimah Jaafar beralih, betul lah dia kata pilihan raya umum memang tak ada duit. Nak beli bendera UMNO pun tak ada. Jadi Puan Fatimah Jaafar, ini suara Kak Ombi, saudara. Saya cuba menyantuni teman-teman daripada seluruh negara yang berkesempatan dengan saya saat ini. Dan dalam persoalan ini saya nak tanya pada saudara Atan. Sebab Atan dia banyak TikTok dia. Kata Atan kalau dia dalam live dia tu ramai saudara, lebih kurang 400,000 orang dengar dia. Saya nak tanya saudara Atan, apa pandangan saudara selepas saudara mendengar komen saudara Ismi Rakyat? Silakan. Baik, terima kasih Datuk Kamal Amir.
pertama kita kena faham. Kita kena lihat situasi yang dahulu. Daripada saya nak bawa pada tahun 2018 dahulu supaya rakyat dan juga ahli-ahli parti UMNO ini sedar dan ingat bagaimana dahulu kita kalah pada tahun 2018 Datuk. Siapa yang mempertahankan parti? Siapa yang mempertahankan parti? Kalau bukan bosku yang pertama, selepas bosku meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti, maka dipangku oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kemudian apabila ada pertandingan, dia menang sebagai Presiden dan Tok Mat sebagai Kepala Presiden. Tapi Datuk, kemana perginya yang dikatakan hari ini adalah pejuang-pejuang, kononnya pejuang yang geng-geng pengkhianat dan geng-geng broker ni. Ketika 2018 kita kalah teruk, kemana mereka? Hikmat mereka. Mereka menghilangkan diri. Dan ada pula yang broker-broker ini membuat agenda-agenda tertentu dalam parti sehingga ramai pemimpin dalam UMNO terutama di Sabah itu meletakkan jawatan keluar dan melompat ke parti-parti yang lain. Ini angkara siapa ni? Kita kena tanya Syamuddin. Geng-geng inilah yang akan berencana pada hari ini yang kita namakan geng-geng broker ataupun pengkhianat dalam parti. Kemudian pada masa ini, pada masa dahulu pun mereka dah buat agenda-agenda yang untuk merosakkan parti, untuk menanam rasa tidak baik kepada pimpinan parti. Dan hari ini mereka sekali lagi dalam pemilihan PAU yang akan datang ini, mereka sekali lagi membawa cerita naratif kononnya Presiden UMNO ini adalah presiden yang tidak layak untuk duduk sebagai Presiden. Zahid Hamidi ini diletakkan dengan bermacam-macam gelaran, gelaran diktator lah, kuku besi lah, takut untuk buka pertandingan dan sebagainya. Kalau kita lihat saudara, daripada permulaan lagi, selepas PRU baru-baru ini, siapa yang mengkhianat parti, siapa yang mengkhianat Presiden parti dengan membawa sokongan SD 10 sokongan diam-diam melalui pintu belakang. Dan langkah ini kita namakan sebagai langkah Syariatan 2.0. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Presiden PAS Hadi Awang secara jelas, iaitu Hishamuddin membawa SD ini kepada mereka. Jelas di sini saudara, kita nak Hishamuddin dan geng-geng mereka termasuk KJ yang baru-baru ini Datuk Selasa lepas dia mengeluarkan kenyataan daripada Singapura kononnya jika dia diberikan peluang sebagai Presiden UMNO dalam pemilihan kali ini, dia nak pastikan UMNO ini menyokong Anwar Ibrahim sebagai PM. Haprak ini bangang punya kenyataan. Sebenarnya kenyataan KJ ini adalah kenyataan yang berbau politik. Dia ni sebenarnya adalah opportunis politik dan juga liability dalam parti UMNO ni. Dalam masa PRU yang ke-14 2018, kemana KJ menghilang? Selepas dia tidak menang jawatan Presiden UMNO, dialah juga di antara pemimpin yang senyap tidak membela parti. Tetapi apabila diangkat sebagai Menteri Kabinet dalam Perikatan Nasional ketika itu Datuk dan ada dikatakan bahawa sebilangan besar daripada Menteri Kabinet Perikatan Nasional itu tidak mendapat endorse daripada Presiden untuk diangkat sebagai menteri, tetapi diangkat melalui Muhyiddin Yassin, yang mana Muhyiddin Yassin ini bersetuju ataupun dalam kata geng kawan lah yang sealiran pemikiran, kerana dia geng-geng ini saudara tidak bersetuju dengan Zahid Hamidi. Jadi mereka diangkat. Apabila diangkat mendapat jawatan, maka senanglah mereka buat rencana-rencana tertentu sehinggalah ke hari ini mereka cuba. Jadi saya nak nasihatkan kepada ahli akar umbi ataupun perwakilan yang akan mengundi, kalau jawatan Presiden dan timbalan Presiden dipertandingkan, saya nak nasihatkan dan supaya kata-kata KJ ini kita ketolak. Sebab dia ni sebenarnya berkata-kata manis saudara, manis lunak. Sebenarnya tujuan mereka untuk menang, kemudian mereka akan tarik sokongan daripada kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Jadi saya nak nasihatkan itu supaya kita ambil perhatian. Dan saya lagi nak bagi tahu Datuk, saya mencadangkan dan mengusulkan kepada perwakilan pada hari ini bahawa kalau boleh ada perwakilan yang berdiri ataupun bangun di persidangan PAU ini untuk mengusulkan bahawa jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan kali ini. Kerana apa? Ada beberapa sebab. Yang pertama untuk kestabilan parti. Yang kedua, kita tidak mahu lagi adanya perpecahan selepas kita mengalami kalah yang teruk ini dalam PRU yang ke-15 ini. Kita tidak mahu ada perpecahan akibat daripada pemilihan ini. Yang ketiga, kita mengambil fik aulawiyat, iaitu mudarat yang kecil berbanding mudarat yang besar. Apabila ada pertandingan, ada pemilihan, ada pertarungan, maka akan ada mudarat yang besar. Jadi
Seperti mana yang kita tahu, geng-geng broker, geng-geng pengkhianat ini pastinya mereka ingin merebut jawatan dua tertinggi dalam parti presiden dan timbalan presiden untuk mereka membawa tarik sokongan 30 daripada MP BN untuk keluar dan mereka akan bentuk kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional. Baik, sebenarnya saudara nak beritahu penjelasan pada Atan lah. Okey. Khusus pemilihan pilihan raya Perhimpunan Agung kali ini tak ada pemilihan. Ini kena jelas ya. Ini adalah Perhimpunan Agung PAU, iaitu Perhimpunan Agung UMNO yang lanjutan daripada Perhimpunan Agung yang lalu. Sepatutnya kita adakan pilihan raya sebelum pilihan raya dulu, tetapi kerana adanya pilihan raya maka diadakan Perhimpunan Agung UMNO. Ini sebenarnya semua bahagian-bahagian KUMBI telah mengadakan mesyuaratnya tahun lalu. Ini adalah Perhimpunan Agung PAU untuk 2022. Jadi pemilihan parti hanya bakal berlaku pada saya jangka lebih kurang 5-6 bulan akan datang. Bagaimanapun, sebagaimana yang sering kali saya jelaskan, dalam pendaftaran ROS, ia menyebut bahawa pilihan raya pemilihan jawatan kuasa dalam parti hendaklah diadakan selepas 6 bulan selepas pilihan raya umum diadakan. Jadi artinya selepas pilihan raya umum itu bukannya dalam tempoh selepas pilihan raya umum parlimen. Sebab kita ada 6 lagi pilihan raya negeri yang belum selesai. Mungkin selepas selesai saja pilihan raya di 6 negeri. Di Terengganu, di Kelantan, di Negeri Sembilan, di Selangor, di Kedah dan juga di Pulau Pinang, barulah boleh dianggap selepas pilihan raya umum. Jadi pemilihan parti tidak diadakan. Tahun ini hanyalah perhimpunan untuk pertemuan, di mana Presiden akan memberi ucapan dasarnya, menceritakan keadaannya. Saudara. Jadi saya nak tanya Tok lah, Tok Johari ini, apa pandangan Tok? Bagilah Tok cakaplah 5-6 minit keadaan, gambaran tentang perhimpunan kali ini. Sebab kali ini perhimpunan ini tak ada pemilihan Tok. Jangan salah ni. Kali ini adalah Perhimpunan Agung UMNO lanjutan kepada pilihan raya yang sepatutnya kita adakan sebelum pilihan raya dulu. Sebab dulu kita menghadapi pilihan raya umum. Dan sekarang ni kita menghadapi Perhimpunan Agung UMNO selepas cawangan-cawangan bahagian-bahagian melaksanakan pemilihan mesyuarat agung tahunannya. Jadi ini adalah Perhimpunan Agung lanjutan. Pemilihan parti hanya akan berlaku 6 bulan lepas nanti. Jadi pandangan Datuk Johari cakap. Pada pandangan saya lah. Ya. Hari ini memang tak ada. 2-3 hari ini memang tak ada pemilihan. Tapi akan datang ada pemilihan. Jadi untuk mengelakkan yang maha kelang kabut dalam parti sekarang ni, yang mana saya dapat tahu ada setengah-setengah kartel pergi kedai akau, kata UMNO pecah belah, pergi kedai Arumugam kata UMNO pecah belah, nak ditandingkan presiden. Jadi pada pandangan saya, orang yang mengatakan macam ni memang dia tak sekolah. Kita apa-apa persatuan ke persatuan bola ke nak jatuhkan presiden, ada masanya. Ada masa seketika mesyuarat agung ke jatuhkanlah. Jangan bercakap aku UMNO, aku sayang UMNO, tapi nak jatuhkan presiden bukan bapak kau. Saya susah nak cakap macam ni. Kalau ada pertandingan, bermakna UMNO pecah. Jadi kalau ada pertandingan juga, satu kali pilihan raya kita dapat 3 Perdana Menteri. Ada ingat tak? Jangan jadi macam yang lepas kan. 3 Perdana Menteri, satu kali pilihan raya. Kena ingat tu. Jadi bila dah ada pertandingan presiden, dah hura-hura nak jadi nak jadi Perdana Menteri lah, nak jadi macam-macam lah. Kaki-kaki kartel ni. Yang paling saya marah, memang saya paling marah, pantang bapak saya tau. Ini saya cakap betul, pantang bapak saya yang saya marah, Syamudin lah. Apa dia kata? Kalau netizen tanya, saya dulu kini dan selamanya. Bapak dia. Kalau dia kata dulu lain, sekarang lain, tak apa, saya tak marah. Kalau dia kata macam tu, dia marah, saya ludah muka dia. Oi, jangan tu. Betul cakap. Ya tu, sabar. Kalau dia kata dulu lain, sekarang lain, tak apa. Saya dulu, kini dan selamanya. Ayah dia kacau. Tapi dia bawa 10 orang UMNO, Sabah Sarawak, bangkai babi. Saya dah agak dah mesti pun sabar Tok Johari. Tak geram orang. Tenang. Saya kini dan selamanya. Anggup Dia betul. rasak lah. Kalau dia kata saya dulu lain, kalau lain tak apa. Memang ini
Dulu kini sama di bawah orang Sabah UMNO tu sama hancur UMNO Sabah. Bangkai tu babi. Jangan tu. Sabar tu. Kurang lah. Saya Datuk Johari ni saya nak jelaskan, dia terasa tersinggung amat sangat. Kerana bila benda melihat bagaimana saat UMNO kita kalah pilihan raya dulu, waktu itu kita ada 96 kerusi Barisan Nasional, tiba-tiba ada orang yang bawa masuk ataupun membawa ahli-ahli parlimen kita melompat. Jadi amarah itulah yang dilahirkan. Tapi tu jangan risau tu, hari ni kita ada pemilihan tu. Hari ni kita ada perhimpunan. Ada pemilihan 7 bulan akan datang pun ada ke pemilihan. Sabarlah Tok Johari. Saya rasa kita dah persiaran dekat 1 jam dan saya merasakan besok kita akan bercakap tentang, kita akan mengulas kita akan mengulas tentang apa yang disuarakan oleh pergerakan pemuda. Sebab malam ini insya-Allah nanti malam Presiden akan menyampaikan ucapan dasar sebagai merasmikan Perhimpunan Pemuda, Wanita dan Puteri. Kemudian diikuti dengan persidangan besok. Besok adalah persidangan Pemuda, Wanita dan Puteri. Saya contoh sikit buat pemuda. Boleh. Tapi besok jangan lari kerja. Besok ini Atan, Faizal, Ismi. Besok kita juga akan bersiaran, tapi besok kita akan mengulas sepenuhnya. Tetapi bagaimanapun, mungkin Raja Adnan ingin memberi pesanan sedikit kepada teman-teman. Apalah sangat. Saya tak apalah saudara Zulkifli, tak tahulah, masing-masing ada perasaan. Saya tak boleh bercakap apa saudara. Kita bebas untuk menyatakan apa pandangan anda, kemarahan dan sebagainya. Luahan itu adalah luahan emosi yang tak boleh terkira bagi mereka yang sayang dan cintakan parti UMNO saudara. Dan saya melihat bahawa besok Perhimpunan Pemuda dan Raja Adnan ingin bercakap sesuatu tentang pemuda. Silakan je. Terima kasih Datuk. Ya. Sebelum saya nak cakap pemuda ni, saya minta maaf lah. Memang kalau Raja muda lagi ke? pemuda, macam saya pemuda tu. Pemuda lagi ya. Tadi kalau kita dengar Atok tu memang dia keluar perkataan-perkataan yang keras. Dia orang Melaka. Ya. Memang macam tu. Dia lawak pun macam tu. Tapi kita kena faham lah. Ya. Bila ada pembelotan dalam UMNO tu jelas. Benda ni orang rasa sudah terang lagi bersuluh. Di mana ramai anti-MP UMNO melompat ke parti bersatu satu ketika dulu. Kita tahu siapa dalang di belakangnya. Siapa tak marah kan? Apatah lagi dalangnya itu adalah pemimpin atasan UMNO yang memang kita menganggap satu ketika dulu Datuk Seri Nishamuddin S2O, dia adalah pewaris kepada kepimpinan UMNO itu nanti, dan kita yakin satu ketika kita pun berharap dia menjadi Presiden UMNO dan menjadi Perdana Menteri. Tetapi malangnya kita terkejut, macam mana boleh jadi macam tu. Macam tak boleh terima akal seorang pemimpin yang telah kita angkat, apatah lagi beliau adalah anak dia kepada Allahyarham Tun Hussein On. Sudah pastilah perasaan sayang dan cintakan UMNO itu begitu kuat. Tetapi malangnya ketika UMNO jatuh, dia bersepakat dengan beberapa MP lain untuk mempengaruhi yang lain lompat parti. Siapa tak marah? Siapa tak marah? Ketika itu ramai yang menjangkakan UMNO dah tak boleh bangkit lagi dah. Habis dah. Tetapi syukur alhamdulillah atas usaha-usaha pemimpin-pemimpin tentu seperti Datuk Najib, Datuk Zahid, dua tonggak yang saya rasa sangat luar biasa lah. Datuk Seri Zahid menjaga UMNO agar tidak terbubar. Datuk Seri Najib pula mengangkat kembali UMNO. Jadi kita jangkakan dalam situasi di mana ketika Datuk Seri Najib, Datuk Zahid dihentam teruk dari pihak luar, kita jangkakan ada pemimpin-pemimpin atasan UMNO yang membela mereka, tetapi tidak berlaku. Kita tidak nampak H2O pun membela Datuk Seri Najib, Datuk Zahid sehingga kini pun. Jadi siapa tak marah kan? Mesti marah. Jangan anda marahkan Datuk Jo, nak marah-marah kepada H2O itu sendiri. Kenapa dia berkelakuan demikian? Dalam keadaan UMNO lemah, sepatutnya dalam keadaan UMNO tak ada duit, dana-dana yang ada mungkin Datuk HO tu atau Hussein Nishamuddin tu mungkin dia menjadi proksi memegang akaun-akaun UMNO juga. Jadi di situ patutnya digunakan untuk UMNO, bukan untuk kepentingan diri. Dia membina empire ataupun membina orang-orangnya. Kenapa perlu begitu? Itulah. Jadi faham-faham lah. Jadi untuk besok mungkin ada
kenyataan daripada pemuda UMNO. Saya sangat berharap pemuda UMNO dapat faham erti perjuangan yang sebenarnya. Bukan perjuangan untuk kepentingan kumpulan-kumpulan tertentu. Bila kita kata kita orang Zahid, dia bukan mana kita orang Datuk Zahid. Kita orang Presiden, kita orang UMNO. Kita kena jaga UMNO. Datuk Zahid kebetulan dia adalah Presiden UMNO. Kalau orang lain pun kita jaga dia juga. Jadi bukan kita nak kecam-ngecam dan kita cuba nak sindir-menyindir. Sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di mana bekas kepada Ketua Penerangan UMNO, siapa nama dia? Saya malas nak ingat nama dia. Ketua Penerangan UMNO itu apa nama? Syaril Hamdan. Tak sempat suruh Datuk Zahid tentang jawatan. Saya harap besok jangan ada suara-suara yang sedemikian. Tidak perlu ada. Kita sayangkan UMNO, kita jaga institusi UMNO, jaga presiden kita. Kenapa kita nak gontorkan? Kenapa perlu kita ini tidak tunjuk adab yang baik? Kita lihatlah Datuk Najib. Saya ada hantaran video saya mengenai siapa Datuk Zahid. Dia sudah lama. Kalau kita nak kata Datuk Najib dengan 40 tahun, Datuk Zahid pun apa kurangnya. Dia telah memegang banyak portfolio kementerian-kementerian dan juga pernah menjadi timbalan Perdana Menteri zaman Datuk Najib. Pengalamannya sangat luar biasa. Cuma itulah yang sebaiknya, tidak terlalu menonjolkan diri kerana taat kepada pemimpin. Dia hormat kepada Datuk Najib. Bukan kita nak jadi timbalan, kita nak jatuhkan presiden, bukan macam tu. Jadi begitu juga dengan Ketua Pemuda. Jangan terlalu berkata konon-konon kita ni pemuda kena macam tu. Tak boleh. Pemuda mesti menjadi benteng kepada UMNO sendiri. Kita tahu serangan sudah mestinya dari luar kita dah nampak. Daripada dalam juga pemuda harus memberi tentangan kepada musuh-musuh politik dalaman UMNO. Tak kira siapa pun. Jika anda berani memegang jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia, mana anda perlu bertanggungjawab untuk menjadi benteng kepada UMNO itu sendiri. Bukan bekerjasama merobekkan UMNO lagi. Saya sangat-sangat berharap kenyataan daripada Ketua Pemuda Datuk Seri Ashraf Wajidi menyantuni kita semua. Bukan ada kepentingan diri sendiri ataupun dendam ataupun amarah. Sebab saya katakan begini, kenapa? Sebab kurang sangat kita mendengar suara-suara lantang daripada pemuda untuk membela presiden. Itulah. Jadi saya tak risau sangat. Ketua Puteri itu dia okey. Ya, Puteri okey ya. Puteri okey. Jadi pemuda dan juga wanita saya harap tolonglah bela presiden kita. Jaga presiden kita. Terima kasih Saudara Raja. Saudara Raja Adnan dia mengharapkan besok kita dapat mendengar suara-suara lantang daripada pemuda. Dan saya nak tanya dengan ini Saudara Atan, apa pandangan saudara tentang pemuda, harapan saudara persidangan pemuda akan bersidang besok. Silakan. Okey. Saya mengharapkan bahawa bukan setakat pemuda yang akan bersidang besok, wanita dan juga puteri, kita nak pastikan bahawa besok adanya usul-usul baru ataupun yang lebih segar daripada barisan pemuda untuk mempertahankan parti. Yang pertama, yang kedua adalah untuk menjenamakan parti semula. Selepas kita kalah dalam PRUN ke-15 ini, kita mengharapkan sokongan pemuda ataupun pemuda itu memainkan peranan yang lebih penting dalam menaikkan semula nama parti di mata rakyat ataupun pemudi. Inilah peranan anak-anak muda ataupun pemuda. Sebab dalam parti Datuk peranan pemuda ini memainkan peranan yang amat besar, amat penting, kerana mereka ni berjiwa muda, lasak, memberontak dan segar dengan idea-idea yang baru, yang bernas. Bak kata Soekarno. Kalau kamu berikan aku 100 orang tua yang mampu melakukan hanyalah menawan Gunung Kalimanjaro. Tapi kalau kamu berikan aku 10 orang pemuda berhati wajah, pasti ku goncangkan satu dunia. Itu pemuda lah. Sebab itu kalau kita lihat daripada pemuda UMNO yang dahulu Datuk termasuklah Anwar Ibrahim sendiri Harun Idris ke apa, jiwa mereka, semangat mereka sangat tinggi pembelaan mereka kepada parti dan juga bangsa. Jadi kita nak akan datang ini, terutama dalam pemilihan akan datang ini, siapa-siapa juga yang bertanding untuk jawatan pemuda, mereka ini mesti mempunyai sikap ataupun sifat perjuangan seperti mana pemuda-pemuda UMNO pada zaman dahulu, 70-an, 80-an, 90-an. Semangat mereka. Bukan lagi dalam keadaan lembek, pemuda UMNO yang lembek, yang lesu dan tidak ada idea tertentu untuk membangunkan
parti kita. Sebab apa saya katakan sedemikian? Sebab kita sekarang dalam keadaan kita bukan pemerintah lagi. Berbanding dahulu kita menjadi pemerintah 61 tahun, kita boleh buat apa saja sebab kita ada kuasa. Sekarang kita sekarang penumpang. ini kita menumpang sahaja. Walaupun duduk dalam kerajaan, tetapi kita tidak ada kuasa. Jadi kita nak supaya peranan anak-anak muda, pemuda ini, termasuklah puterinya juga, mesti berfikiran luas ke hadapan, seperti mana pemikiran Tun Abdul Razak apabila membuka Felda Datuk pemikiran 20 tahun ke hadapan untuk membela parti. Itu adalah harapan kita dan kita nak dengar besok perbahasan daripada pemuda. Kemudian kita akan ulas satu persatu bersama yang berbahagia Datuk Kamal. Ya. Terima kasih. Itulah kita harapan besok Persidangan Pemuda. Tok Jori nak cakap apa pasal pemuda ni, Dok? Besok Persidangan Pemuda ni. Jangan maki, pemuda tak boleh kena maki ni. Pemuda kena pelat. Yang tua mesti menyayangi yang muda. Betul. Dan yang muda pasti akan menghormati yang tua. Betul. Kalau atuk mengajar pemuda itu cakap perumpang, jadi lain. Jadi atuk kena cakap elok-elok, pemuda dibelai. Anak-anak muda. Sila, Dok. Berkenaan dengan pemuda, Atuk mengharapkan supaya bersabarlah. Atuk kena cadangan, mana umur dah 60 lebih, letaklah jawatan. Apa ni, bantulah yang bawah ni. Yang belailah mereka. Belailah. Biar dia jawatan tu dia dapat belajar. Ya. Itulah cadangan itu. Terima kasih, Tok. Raja Adnan sudah bercakap. Ismi nak cakap anything pasal pemuda? Ya. Saudara Ismi Rakyat, Saudara Faizal tak cakap lagi. Saya bagi last ni sebab kita nak menutup ni. Bicara juga. Semua. Ya, Saudara Ismi boleh di sana, tak apa. Mungkin dari sana saya cuba nak tengok ni. Belakang. Bagi. Ya, Mi. Okey. Ya. Pandangan saya lah pemuda dan sikit lah, bukan nasihat lah. Saya tak, bukan level saya lah nak bagi nasihat. Saya pun grassroots parti saja. Tapi saya sampaikan, pemuda lah penggerak utama. Pemuda lah penggerak zaman. Jadi pemuda harus mempertahankan presiden, deputi presiden habis-habisan. Kerana nasib dan masa depan parti kita ni bergantung dua individu ni. Kestabilan kerajaan yang berdiri ini pun bergantung dengan kedudukan presiden dan deputi presiden. Jadi saya harap pemuda akan bertonggak utama mempertahankan presiden dan deputi presiden. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Ismi. Beliau menzayakan harapan agar pemuda dapat berperanan sebagaimana yang diharapkan. Pemuda adalah tonggak perjuangan bangsa. Pemuda harus melaksanakan reform ataupun islah dalam kepimpinan negara. Dan pemuda juga adalah, kalau sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, kalau kamu mau mengetahui, mau melihat generasi akan datang, kamu lihatlah barisan pemudanya. Kalau pemudanya itu bacul, maka bacullah generasi itu akan datang. Kalau pemuda itu lembik, maka lembiklah generasi akan datang. Tapi kalau kamu melihat pemuda itu berarti wajar, kalau pemuda itu seorang yang mantap pemikirannya, maka generasi akan datang pasti mantap. Ya, saya bagi peluang juga pada Saudara Faizal. Apa pula pandangan Saudara Faizal berhubung dengan pemuda? Harapan Saudara Faizal. Okey, harapan saya ya, sebenarnya apa yang saya nampak ya. Jawatan di dalam UMNO itu sebenarnya mengatasi ya dalam apa-apa jawatan yang berada di dalam kerajaan. Ya. Jadi kalau sekiranya pemuda memainkan peranan mereka dengan baik jadi dia secara tak langsung kita dapat merangka strategi yang baik dan kita boleh mengangkat semula ya UMNO ni supaya disukai oleh rakyat seperti mana yang Datuk Seri Najib pernah lakukan ya. Jadi sejak kalau kita tengok 3-4 tahun yang terdahulu ya, kita seolah-olah heran yang jawatan Ketua Penerangan UMNO, saya ambil contoh ya, tiba-tiba diambil alih oleh Datuk Seri Najib secara tidak sedar ya. Dan kita tahu yang orang yang dipertanggungjawabkan untuk memberi penerangan kepada masyarakat, contohnya macam Syarif Hamdan dia tak menjalankan tugas dan tanggungjawab dia dengan baik. Jadi saya harap perkara ni tak berlaku lagi sebab sebenarnya jawatan dalam UMNO itu sangat mustahak jika dibandingkan dalam kerajaan. Dan kita tahu sedikit masa dulu pun KJ pun sebenarnya tidak menjalankan tanggungjawab beliau dengan baik ya.
sewaktu beliau mengepalai pemuda UMNO dulu ya. Jadi saya harap fokus kepada objektif apa sebenarnya tujuan pemuda ni diwujudkan supaya kita dapat mengangkat balik UMNO ni di mata rakyat. Okey, itu saja, Datuk. Secara itulah sebenarnya natijah ataupun kenapa pemuda itu dipanggil pergerakan pemuda. Pergerakan itu sebenarnya gerakan. Pemuda itu adalah penggerak. Pemuda adalah penggerak zaman. Pemuda adalah pencetus idea-idea baru. Dan kita mengharapkan besok ada suara-suara pemuda yang benar lantang, yang bersuara demi kepentingan bangsa. Saya rasa hari ini cukup setakat ini. Besok kita mungkin bicara lama lagi dan kita akan mengulas setiap perbahasan yang diutarakan oleh pergerakan pemuda, oleh pergerakan puteri dan juga oleh wanita UMNO. Jadi saya haraplah teman-teman saya, Raja Adnan boleh berada di pergerakan puteri, Saudara Atuk Johari boleh berada dalam pergerakan pemuda, Saudara Faizal boleh berada dalam pergerakan wanita. Saya sendiri akan berusaha lah untuk pergi ke sana sini. Cuma pemuda yang ada ke atas tu suruh balik kampung tanam kacang, jangan itu saja. Kita mengharapkan bahawa ada sesuatu yang akan dicetuskan besok demi lestari perjuangan UMNO itu sendiri. Pemuda namanya adalah pergerakan. Jadi pergerakan artinya tinggi maksudnya. Sebab itu lebih dulu lagi pemimpin-pemimpin UMNO yang terdahulu mencipta perkataan pergerakan. Itu mau menggerakkan, teraju. Jadi kepimpinan di atas sudah presiden, tapi penggeraknya adalah pemuda puteri. Pergerakan puteri. Begitu juga wanita, pergerakan wanita dengan jalur apa dia panggil JR. Jalur JR. Seharusnya berperanan. Kita dengar macam-macam pandangan daripada teman-teman saya. Ada yang lantang, ada yang terlajak. Seandainya ada yang terkecil hati, saya mohon minta maaf. Maklum sajalah kadang-kadang bila kita beremosi, kata-kata itu kadang-kadang memang tidak saya nafikan. Kata-kata itu lebih tajam daripada mata pedang. Dan saya harap anda mendengar pencerahan petang ini dapat menikmati ataupun dapat sedikit maklumat berhubung dengan kedudukan UMNO saat ini, saudara. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Kita bersiaran besok mulai jam 3 petang. Seusainya pergerakan pemuda, kita pemuda berucap, Timbalan Presiden berucap, dan juga wakil-wakil daripada pergerakan pemuda, puteri dan wanita. Bersamalah kita berdoa agar bahtera UMNO ini terus melayarkan bahtera harapan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat minum petang. Terima kasih. Waalaikumsalam.